dan komoditi untuk memberi jawapan-jawapan di atas perbahasan RMK 12. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Yang Bertua, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada beberapa anggota Dewan Rakyat yang telah mengambil bahagian untuk isu-isu mengenai perladangan dan komoditi. Saya lihat macam tak ada orang yang kat sini. Subang, Hulu Selangor ada. Sebelum tu Menteri saya nak tanya, boleh nampak face mask ke? Oh sorry. Boleh. Kalau dengan keizinan ada special, saya boleh benarkan. Tapi setakat ni kita pakai. Ya, social ni social. Baik, terima kasih. Nanti tak ada nafas Okey. Baik. Teruskan Menteri. Okey, alhamdulillah. Tak apa, it's okay. Saya akan teruskan jawapan saya walaupun saya lihat MP-MP yang berkenaan tidak hadir juga. Yeah. Kerana saya ingat satu topik yang juga menarik. Okey, tu YB ex-menteri ada. Seputih, so she can cover all insyaAllah. Okay. So jadi saya menerimakan soalan daripada YB Subang dan Hulu Selangor yang mengatakan apakah usaha kementerian dalam menangani kempen anti sawit yang sudah berjalan selama hampir 30 tahun hampir 30 tahun. Untuk maklumat anggota Dewan yang mulia ini, kempen anti sawit ini memang telah berlaku semenjak dalam 30 tahun dahulu. Jadi kalau kita lihat isu-isu yang telah dibawa oleh EU dan Amerika mengenai isu kempen anti sawit ini bermula daripada 1980 yang mana mereka mempertikaikan isu kesihatan minyak sawit itu sendiri. Selepas itu pada tahun 2000 onwards mereka mempertikaikan tentang isu environment pula, ya. Dan sekarang mereka mempertikaikan tentang isu pekerja, labor. So jadi kita lihat bahawa ini adalah perkara yang seolah-olah disengajakan ditimbulkan oleh kerana market competition sahaja, bukan perkara yang sebenar. Kalau kita lihat daripada beberapa maklumat yang saya terima, dalam maklumat yang saya terima mengenai isu carbon footprint, yang kita dapati bahawa bidang livestock and manure kalau dibandingkan dengan agriculture lebih mengakibatkan isu-isu environment. Itu satu. Dan kita lihat bahawa tanah yang digunakan oleh ini report yang telah diberikan oleh World Data, yang mana tanah yang digunakan, the Biennial Update Report of Malaysia yang mengatakan bahawa tanah yang digunakan untuk tanaman sawit adalah hanya merupakan 7.85% of the world land usage, and sawit produce 41.9, almost 50% of the oil products. So jadi it's very productive. Dan selepas itu juga saya juga meneliti satu juga laporan yang saya dapat, kebetulan saya bertemu dengan Ambassador Uzbek, yang beliau mengatakan bahawa Uzbek juga mengalami satu keadaan yang sama seperti Malaysia, yang mana mereka adalah pengeluar cotton, kapas yang ke-6 terbesar di dunia. So ketika Uzbekistan menjadi anggota kepada Liverpool Exchange, Uzbekistan tidak mengalami apa-apa masalah. Tetapi bila Uzbek membuat keputusan untuk memulakan tekstil industri sendiri di negara mereka, maka isu dan menghentikan supply kepada Liverpool Exchange, maka isu mengenai child labour, environment itu pun timbul, ya. Jadi ini adalah masalah yang seolah dibuat oleh EU dan juga Amerika. Satu lagi, saya juga baru baca satu laporan daripada Edge Report yang mana yang ditulis oleh kumpulan NGO international antarabangsa, Palm Oil Monitor, yang mengatakan bahawa the German government accomplished a key goal, and the hypocrisy here is breathtaking.
it diverted attention away from its own destruction of peatland and grassland for cornfields, maize, for biogas. So jadi mereka mengelakkan isu sendiri yang mereka timbulkan, jadi untuk mengelakkan daripada mata luar melihat bahawa mereka adalah penyumbang kepada isu-isu environment, so mereka menimbulkan isu-isu mengenai Malaysia ketika ini mengenai labor. Jadi isu-isu ni bukan saya kata tidak penting, ianya penting. So langkah-langkah proaktif yang Act KPPK telah merancangkan adalah untuk memastikan bahawa langkah seterusnya dalam segi menyediakan marketing strategi, marketing planning, product development, kita harus mengambil langkah lebih agresif. So jadi Malaysia akan membuat studi untuk fokus kepada pasaran negara-negara sebelah timur seperti India, China, Japan dan Uzbek and all the stan tu. So these are negeri-negeri yang memang menggunakan palm oil yang tinggi. So jadi marketing strategi kita akan fokus kepada negara-negara sebelah timur. Ya, Subang, you are here. Subang, okay. Sebelah timur, pada masa yang sama kita akan cuba menekankan atau reduce the pressure yang from EU dan Amerika. So kita akan protect market kita di sebelah negara-negara timur untuk mendapatkan a bigger share. At the same time, kita pastikan bahawa this EU and America tidak mengganggu market kita sebelah timur ini. Jadi inilah langkah-langkah proaktif yang insya-Allah yang KPPK akan laksanakan untuk memastikan bahawa market sawit kita, pasaran sawit kita kekal dan dapat disustain dan boleh kita tingkatkan productionnya, dan insya-Allah dan juga minyak sawit kita ni mempunyai standard yang tinggi. Kita mempunyai Malaysian Sustainable Palm Oil, MSPO, dan juga pensijilan ini direcognize, diiktiraf oleh negara China dan beberapa negara luar lagi, dan ianya telah diiktiraf dalam sukan Olimpik Tokyo pada 2020, dan MPSO ni telah sedang dalam proses upgrading yang ianya akan disamatarafkan dengan RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Ini ada antara langkah-langkah yang kita akan lakukan insya-Allah untuk memberikan nafas baru dan satu sistem atau satu strategi marketing yang jauh lebih agresif untuk memastikan Malaysia kekal sebagai pengeluar sawit yang berkualiti, dan juga kita dapat sustainkan market kita, dan kita akan fokus di negeri-negeri timur, dan at the same time we will engage the EU and the America using all these fakta-fakta yang seperti saya sebut tadi untuk kita berdialog dengan mereka, dan agar mereka akan reduce pressure yang mengatakan bahawa Malaysia melaksanakan atau Malaysia melakukan kerja-kerja yang akan merosakkan environment dan sebagainya. Seterusnya isu labor, labor yang Berhormat Menteri, ya. Hulu Selangor. Terima kasih atas pencerahan daripada Yang Berhormat Datuk Menteri. Cuba masih lagi tak terima apakah pencerahan daripada kementerian, isu kita nak kempen untuk gerakan anti sawit. Sebab rata-rata kita tahu pasaran sekarang adalah mencecah sampai 5,000 satu tan. Dan juga kita dimaklumkan tadi yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu Malaysia mempunyai MSPO yang pensijiran. Jadi pada arah usaha itu, bukan kita setakat hanya adakan pasaran di negara yang berdekatan. Apakah perancangan masa depan kementerian untuk lagi kita mengembangkan kita punya pasaran di dunia? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Terima Dipertua. kasih Hulu Selangor. Hulu Selangor kurang perhatian apa yang saya sebut tadilah marketing strategi yang kita akan buat untuk meningkatkan pasaran kita di luar negara, dan juga sistem persinjilan kita juga telah diterima di luar negara. Jadi di antara perkara penerimaannya yang tinggi, dan insya-Allah kita akan dapat tambahkan peningkatan production of our minyak sawit and also export market. Ini yang saya sebutkan tadi.
Ya. So jadi pensijilan ni juga kalau nak tahu, we have dalam players yang besar, big players, kita ada almost 100% yang dapat pensijilan ni. Dah dapat pensijilan. Tapi with the small holders tu kita baru 50%. Kerana small holders ini kita belum dapat lagi, kita akan cuba meningkatkan lagi, because small holders ada mereka yang menanam sawit ni di tanah-tanah yang illegal, tanah-tanah yang tidak sepatutnya, bukan pemilikan mereka dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun Kementerian amat prihatin tentang pekebun-pekebun kecil ini, maka kita akan cuba tengah merangkakan satu polisi yang mana mereka boleh gunakan dan membolehkan mereka untuk diberikan pensijilan MPSO, ya, MSPO. Alright, YB Keluang dan Subang juga bertanyakan tentang pekerja, pekerja ladang dan isu-isu mechanization. Jadi ketika ini alhamdulillah KPPK telah berjaya untuk kelulusan untuk dapat 32,000 pekerja ladang untuk masuk ke dalam negara ini. Jadi pekerja ladang ini memang kita dah usaha untuk mendapatkan lokal. Tapi pekerja ladang yang kita masukkan, kita akan bawa adalah pekerja yang untuk harvesters, untuk penuai, untuk tukang tuai. Because Malaysians, orang Malaysia masih lagi kurang berminat untuk kerja-kerja berat yang susah dan kotor tu, untuk kait kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kita harus perlukan pekerja asing peladang untuk masuk kerana kita hendak catch the 40% yield year end yang kalau tidak bawa pekerja asing ni kita akan lose out, and we will lose out about 20 billion ringgit. So that's why KPPK is rushing for this approval so that the workers can come in and do the harvesting and we can export our kelapa sawit, our oil. Yeah. So that is what we are doing now with regards to the harvesters. Then with mechanization, Menteri, boleh saya mechanization, tanya satu soalan? you are not you I tak did ada ask, sini. This saya is- ada tanya tentang I give to- 32,000 So it's not in my list. Anyway, never mind. pekerja I think I give asing. to Subang first because Subang is Attend Subang asking dulu. this question. Yeah. Ya, terima Next kasih. question. Terima kasih Menteri, terima Sila kasih Subang. Tuan Speaker. Yalah, dalam ucapan saya Menteri, saya memberitahu bahawa kita ada isu persepsi, ya, modern slavery lah, ada klaim-klaim macam tu. Jadi dalam ucapan saya membuat cadangan supaya lebih kurang 4 bilion digunakan oleh syarikat-syarikat untuk memperbaiki ataupun improve lah, ya, living condition, bagi perubatan, semualah, at least to counter the image. Dan bagi saya juga memberi pandangan bahawa kita boleh bagi some sort of tax incentive ataupun kontra the windfall tax sekiranya syarikat-syarikat membuat pelaburan terhadap produktiviti dan pekerja-pekerja mereka. Ya, jadi apakah pandangan Menteri tentang ini? Terima kasih. Terima kasih Subang. Sila Menteri. Memang betul. Dalam SOP yang harus yang dibenarkan bila kita mengambil pekerja-pekerja asing ini, living quarters mereka must be comply with the KKM and MKN punya SOP. So they will go down to the ground and make sure they check, comply, then baru boleh get approval. That's one. But secondly also it's high time for KPPK to develop a policy on housing, on plantation housing. Yeah, so since I came from KPKT last time, so therefore now I'm applying the housing policy to the plantation estates as well. So it will be more organized and at least there's a standard that they need to adhere to. Yeah. So then with regards to incentive at the moment, whichever company that bought any jentera machinery outside, we give them a 20% rebate. So 20% discount, something like that. I mean, we give back 20% to them. So that's the incentive. But at the same time, we already formed one committee called MARCOP. Yeah. So MARCOP is a committee where the cess money is given to this MARCOP of 30 million for this year. And the government also gives a matching grant of 30 million. So these are the money that they use to do research and come up with some mechanization to improve the harvesting job dengan izin apa yang dipertua, the harvesting job in the ladang. So at the moment they have come up with Chantas. Chantas is to
to harvest the fruit. And we have the Chantas Electro, the electrical one. And then we have the grabber, where it's like a tractor where they grab all those buah tandan. And now we also have another one that I just met with the CM of Sarawak, I think about 3 weeks ago. So Sarawak is also coming out with one mechanization with regards to harvesting the sawit. So it is a drone on drone basis, and then it's in 8 weeks time, in 8 months time, according to them, it would be ready to be commercialized. So this is also another one of the mechanization that is in place to help this sawit industry. Ladang. Menteri, ya, cadangan saya ialah tentang insentif untuk perumahan ataupun improvement perumahan pekerja-pekerja ladang. Sebab the main complaint from all the NGOs adalah housing mereka tak baik, makanan tak cukup, perubatan tak ada. Jadi bagi saya rasa industri itu cukup kaya. Tapi kalau dia melabur 4 bilion pada keseluruhannya, bolehkah kita bagi sedikit insentif kepada pelaburan tersebut? Players, the big players, we got no problem with their housing. The housing all in order and they follow the SOP. We got no problem. For plantations, it's no issue because they have individual houses. In fact, the family semua ada kat situ. It's no issue. So probably maybe we're talking about the smallholders where they are not really organized. So this is another approach yang KPPKK akan laksanakan, is to cluster them and manage them in clusters so that it will be more effective and more organized and more structured. And want to formalize them. So this is all in place to improve the situation, because during this COVID time, we learn a lot. So we have to do it so that to prepare ourselves for better Malaysia, insyaAllah, that's in the coming years. Yeah. So with regards to YB Keluang, is it just now YB Keluang I understand? Bukan, Petaling Jaya. Petaling Jaya. So is YB Keluang ada sini? YB Keluang? Tak ada. So she was asking about income opportunity. I think it's part of the sawit just now, the same question as Subang. Then, okay. Jempol lah. Where's Jempol? So boleh saya tanya itu soalan? I think YB? you can add the last question. Let me finish all this first. Okay. Jempol tak ada. Jempol and Sik. It's Jempol. related. Jempol tak ada. Jempol. So I will do it in writing. Yep. And also I have seputih. Yeah. So seputih isti putih. Okay. Alhamdulillah. So seputih tanya sama ada 1 juta pokok masih lagi diteruskan. Tanaman 1 juta pokok is still diteruskan. Cuma waktu COVID ini a bit ada masalah with regards to kerja on the field. So now they have planted about 10,000 so far. Yeah, seputih we teruskan the good one. InsyaAllah seputih we teruskan. Alright, on this B20, so B20 so far, Biodiesel 20, we have been successful in Labuan, Langkawi and Sarawak. And we are moving to the next group of states, the Sabah and the other negeri-negeri Semenanjung. Yeah, and with Pepperboard baru being approved in 2019. The formation of the approval by the ROS and that kind of thing 2019, and now this dalam proses untuk formation and appointment. So in operation belum start lagi. So therefore there's no income or whatever you asking tentang jualan and the income 2019 and 2020 memang belum ada lagi. Yes. Boleh tanya? Sila, Terima kasih. Terima kasih ya Datuk Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri. Tahniah, hari ini kita pakai baju yang sama warna. So we are on the same page. Tentang Yang Berhormat Menteri, sebenarnya saya tak salahkan Yang Berhormat Menteri kerana anda baru masuk ke kementerian. Nampaknya yang bekas menteri itu tak kerja tau. Macam mana yang tanam satu pokok sekarang hanya tanam 10,000 saja, kerana waktu yang saya pegang jawatan itu sudah tanam 4,000 lebih. Dan tanam pokok mana ada kaitan dengan pandemik COVID? Aduh. Kita perlu ada nursery dan mereka masuk hutan jaga itu nursery dan juga tanam pokok saja. Sebenarnya saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri, di Sabah kita ada banyak syarikat perladangan sawit dan sebenarnya yang syarikat-syarikat ini mereka juga ada tanam pokok jenis hutan supaya image mereka dinaikkan.
sebenarnya bila saya jadi menteri, mereka sebenarnya sudi datang tolong. Dan mereka ada banyak cadangan macam mana menambah baikkan atau mempercepatkan proses untuk menanam pokok itu. Saya nak cadang Yang Berhormat Menteri mungkin boleh ada perbincangan dengan the industry players dekat Sabah untuk supaya boleh mempercepatkan proses ini. Kerana saya tahu MPOC kebanyakan mereka di Selangor atau di Putrajaya. Jadi agak susah bagi mereka nak terbang pergi ke Sabah untuk memantau dan menanam pokok. Tapi saya rasa memang ada caranya. Ini satu. Saya nak tahu apakah jumlah angka yang diterima oleh yang agensi yang tanam pokok di bawah MPOC ini. Kalau mengikut pengiraan saya ialah 18 juta lah. Kerana kalau RM1 sets per metric ton yang dikutip sejak tahun 2020, jadi sampai sekarang lebih kurang 20 juta ringgit sudah pun dikutip. Adakah angka ini betul? Kerana saya rasa kalau kita ada dana yang cukup, sebenarnya kita memang boleh mempercepatkan proses penanaman pokok ini. Sila Menteri. Wabis Putih bukanlah menteri tu yang pergi tanam pokok. Kesian dia takkan nak tanam pokok. Okay. Anyway, memang saya juga minta penjelasan daripada pegawai apa status. Itu jawapan yang telah diberi kepada saya bahawa kerja-kerja menanam pokok tu memang tidak dapat dikendalikan oleh kerana pandemik, yes, but transportation, semua all these issue yang melibatkan SOP dan sebagainya mereka tidak dapat laksanakan. Tapi walau bagaimanapun, insyaAllah after this because things are settling down, so insyaAllah I will look into this to make sure that the pokok will be tanam because it's very important for replanting process for the forestry. So I understand that, okay? InsyaAllah we will do it, yeah. Dan juga Saras Spice, syarikat Saras Spice, ya, Saras Spice. Sejak tahun 2019 sampai sekarang Yes. masih kata dalam Seputih, tak apa. penubuhan, proses I have the same penubuhan. view as you because when I hear the briefing from 2019 up to 2022, I said, what are you doing about this? So they give me the explanation. But I think dia punya sebab-sebab tu quite genuine lah. There are certain things that is beyond their control, and never mind. Now things are already the company has been formed, and the center has been activated. And now, because I think the last time they appointed one GM and the GM back off, and now they got to find another person. So we are in the process, and I think we're getting one. And insyaAllah, they will start operating. And I see the need for this because saya nampak produk-produk yang telah mereka present is a very saleable product and it's very good product. So I think itu you punya inisiatif lah at that time when you are with this kementerian. Thank you. Untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, saya ada cakap sentuh dalam ucapan saya lah. Yang di bawah bekas menteri dari Kuala Nerus itu, dia pergi memperhentikan yang Ketua Pengarah Lembaga Lada Malaysia. Dia perhentikan dia sebelum dia sampai tarikh perkhidmatan. Dan lepas tu, macam tak ada hala tuju, dia tak lantik orang. Dan yang Saras Spice yang sepatutnya untuk membuat promosi yang produk lada Sarawak kita ni, semua tidak buat. So, he got to sack people and then he doesn't know what to do. Itu sebab mana dia sekarang yang Kuala Nerus itu, saya rasa ini menteri yang tidak bertanggungjawab. Bukan saya berharap Yang Berhormat Menteri itu boleh teruskan mempergiatkan yang industri hiliran lada Sarawak. Terima kasih Seputih. InsyaAllah Seputih. InsyaAllah I will be responsible for that. Okay, thank you very much. Yes, PJ, I finished already. Sila Petani Jaya. Ya, saya hanya nak penjelasan kerana sekarang ada cadangan daripada kementerian untuk membawa 32,000 pekerja asing. Apakah prosesnya supaya mereka dielakkan menjadi parti? Sila Menteri. I thought they join new party. Okay. So, pekerja-pekerja asing yang datang kali ini tidaklah as loose, longgar seperti yang berlaku sebelum COVID. So, waktu COVID, banyak pekerja-pekerja asing yang telah kita hantar pulang, yang tidak ada permit and so on and so forth. Itu I think we have quite clear of them. So, yang ini ada fresh intake that we going to take.
yang fresh intake ni semua is very under strict supervision. So plantation owners they are responsible untuk pekerja-pekerja yang kita akan bawa masuk ini, termasuk untuk jab, untuk injection dan transportation mereka dimasuk dan memastikan bahawa mereka diangkut ke tempat tinggal, dan di tempat tinggal itu kita sudah periksa dan dianya dalam keadaan yang baik, dan dia will be quarantine there, dan lepas tu dia akan dibenarkan keluar bekerja selepas 14 hari. So jadi dengan strict control ni and numbers yang masuk ni kita tahu by the plantation owners. So each plantation owners they write their request for the number of workers that they want, and then the ministry will approve and will give them approval, and they will have to melaksanakan sendiri untuk membawa pekerja-pekerja ini, sudah tentu dengan supervision daripada immigration, supervision daripada KDN. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita pastikan bahawa once they are in here, dia akan dijaga oleh majikan-majikan yang telah membawa mereka ke dalam ke dalam negara. Okey, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Menteri. Tuan Speaker, saya nak peraturan mesyuarat 36.6. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Sebagai timbalan menteri di bawah kerajaan PN yang lalu, saya ingin menyatakan kepada Yang Berhormat Seputih bahawa beliau membuat tuduhan yang melulu terhadap Yang Berhormat Kuala Nerus bahawa beliau tidak melakukan apa-apa. Itu adalah tidak benar. Sudahlah. Sebab apabila kita menubuhkan Sarah Spice, kita baru menerima arahan daripada MOF pada bulan Mac 2021 untuk pemindahan aset dan sebagainya. Dan kita tidak boleh melaksanakan kerja-kerja aktiviti operasi company sebelum kita menerima arahan daripada MOF. Itu adalah fakta. Dan kita tidak boleh dikelirukan dalam dewan ini dengan fakta yang tidak menentu. Dan selain daripada itu, pemberhentian Ketua Pengarah MP Malaysian Paper Board adalah berasaskan Memorandum of Article Company, agensi, dan tidak menyalahi apa-apa undang-undang dan sebagainya, dan dilaksanakan secara telus dan baik. Untuk melihat bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku semasa Perikatan Nasional adalah tidak benar. Harga lada naik ketika kita menjadi kita nak dengar syarahan daripada pengkhianat ke? Pemimpin di Perikatan Nasional. Pengkhianat nak bagi syarahan. Harga lada turun merudum. Harga sawit merudum. Pengkhianat. PH tidak boleh menjual sawit kepada negara India. Satu speaker. Jangan bagi peluang seorang menteri yang gagal. There is no development in Ahli Berhormat, saya tak benarkan perbahasan ini kerana kita masih dalam... Kita tak mau dengar syarahan daripada pengkhianat. Baik. Ahli Berhormat, saya ingin teruskan jawapan-jawapan daripada Menteri, dan oleh itu saya ingin menjemput Menteri Perpaduan Negara untuk memberi jawapan-jawapan di atas perbahasan ini. Sila Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Speaker, tadi yang timbalan Menteri ni yang berlagak tidak hormat kepada Yang Berhormat Menteri yang berurusan berladangan. Baik. Saya dah buat keputusan, saya tak akan benarkan perbahasan ini. Saya minta kepada Menteri untuk menjawab. Sila Menteri Perpaduan boleh menyatu padukan Pending mereka. order Yang Berhormat. Ya. Bekas menteri jangan gaduh Timbalan menteri pun okey. Pending order. Kita kita keluarga Malaysia. Oh, ada point of order. Okey, sila. Sekejap je. Point of order, sir. Standing off. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tengok standing order untuk Sebutkan standing order mana. 36/12 mengelirukan Dewan. Saya mendengar ucapan daripada Seputih tadi yang banyak menghentam saya ketika menjadi menteri. Amat tidak adil lah.
sebab saya tidak boleh menjawab apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Cuma yang terakhir berkaitan dengan MPB Lada tadi, itu adalah kenyataan mengelirukan Dewan. Saya minta ditarik balik, ataupun saya minta juga supaya Menteri menjawab secara bertulis hakikat sebenar berkaitan dengan pelantikan Ketua Pengarah Lada yang pernah dibangkitkan dulu sebelum ni oleh Yang Berhormat Seputih. Cuma saya harap jangan mengenirukan Dewan, menganggap Menteri tidak pernah bekerja. Apa yang kejayaan dicapai ketika menjadi Menteri disaksikan oleh rakyat. Tapi tak apalah, tak mungkin saya nak bergaduh dengan Baik, YB terima kasih. Seputih yang telah gagal ketika menteri dulu. Baik. Cuma saya minta supaya satu kenyataan dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri PBK untuk menjelaskan isu ini agar tak timbul kekeliruan. Dan jika tidak, sila sebut perkara di luar Dewan. Tak apa, kita lihat apa yang berlaku. Terima kasih Yang Terima Berhormat. kasih Yang Berhormat Colin Rose. Baik, saya tak menerangkan. Tak apa. Kita ambil maklum. Saya ingin meneruskan lagi urusan pada hari ini dengan menjemput sekali lagi Menteri Perpaduan Negara untuk memberikan jawapan-jawapan. Okey, terima kasih Datuk Niptu. Tu dah ketawa tu keluarga Malaysia lah. Jangan macam ni, kan jadi perpecahan. Terima kasih Datuk Niptu. Ini nak perpaduan di antara perpaduan. ahli Dewan Rakyat. Harmoni. Mesti bermula daripada kita, YB. Datuk Yang Dipertua, ada jangan pula bergaduh dengan saya pula. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada 5 orang